Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku so that aku punya channel ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate your support guys. Okay guys, untuk kisah hari ni aku nak sampaikan dekat korang adalah berkenaan dengan sepasang kekasih yang masih muda lagi guys telah menjalankan satu kes pembunuhan yang kejam gila aku boleh kata Dan kejadian ni berlaku disebabkan ada sedikit pertelingkahan sesama keluarga sendiri hingga menyebabkan kematian yang begitu tragik kepada ahli keluarga dia sendiri guys. Okay, so tanpa membuang masa, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Kisah pembunuhan yang kejam ini telah berlaku pada tahun 2016 bertempat di Lincolnshire, England. Pada tahun tersebut, seorang wanita yang bernama Elizabeth yang berumur 49 tahun, dia tinggal bersama dua orang anak perempuannya yang bernama Kim yang berumur 13 tahun dan juga Kathy yang berumur 14 tahun. Bila aku sebut pasal terdapat beberapa pertelingkahan lah antara ahli keluarga tersebut kan. Okey, si Elizabeth ni kan, dia tak berapa nak ngam dengan anak dia yang bernama Kim itu, okey, tetapi dia lebih rapat lagi dengan anak dia yang lagi satu yang bernama Kathy. Jadi dekat situ kan telah menunjukkan hubungan antara Elizabeth dengan anak dia Kim itu tak berapa nak cantik guys. Okey, dan mereka juga kerap untuk bertengkar dengan satu sama lain. Okey, so kenapa diorang punya hubungan tu tak berapa nak ngam kan antara Elizabeth dengan Kim ni? Okey, benda ni terjadi semasa ada satu masa ni kan, Kim ni kan, masa dia kecil dia pernah ditampar oleh Elizabeth dan pada time tu Kim hanya berusia 6 tahun. So from there aku rasa Kim dia telah melalui satu pengalaman yang agak traumatik lah kan, sebab dah kena sepak dengan mak dia kan. Okey, tetapi mungkin lah Elizabeth nak ajar dia something ke apa, boleh jadi Kim telah membuat kesalahan ke apa kan. Jadi selepas itu kan guys, Elizabeth ni dia rasa amat menyesal dengan perbuatannya itu tau. Okay, so because of that, dia telah menyerahkan diri kepada kebajikan sosial. So disebabkan itu, Kim dan juga Kathy, mereka telah dipisahkan daripada Elizabeth untuk buat sementara waktu. Walaupun itu tidak mengambil masa yang lama kan, okay, mereka telah pun bersama, tinggal bersama dalam satu rumah. Okay, tetapi anak dia Kim ternyata masih lagi membenci terhadap Elizabeth. Apabila Kim dia nampak yang hubungan Elizabeth dengan Kathy lebih mesra berbanding dengan dia, Kim ni dia terpaksa melalui gangguan emosi yang teruk. Sampaikan satu masa ni kan guys, dia pernah mengugut untuk melarikan diri daripada rumah, dan bukan itu sahaja, dia juga telah mengugut untuk mengambil nyawa dia sendiri. Boleh difahamkan dari segi emosi, gangguan emosi yang Kim ni terpaksa lalui kan. Okey, tetapi sampaikan dia nak buat benda-benda macam tu, which is agak merisaukan lah. Tambah lagi dia hanya berusia yang teramat muda pada ketika itu guys. Jadi bila benda-benda macam ni telah disedari oleh ibunya Elizabeth, dia pun telah membuat keputusan untuk membawa Kim berjumpa dengan pakar psikiatri. Dalam kata lain, bukanlah dia punya hubungan antara Kim tu tak ngam, tak bermaksud dia tak sayang dekat Kim ni, okay? Elizabeth ni masih lagi sayangkan Kim. So that is why dia sanggup untuk buat apa sahaja untuk bawa Kim berjumpa dengan pakar psikiatri untuk mendapatkan rawatan ataupun nasihat. Jadi selepas dia dah hantar Kim kepada pihak psikiatri itu, selepas segala pemeriksaan yang telah dilakukan ke atas Kim, pihak psikiatri bagaimanapun telah beritahu kepada Elizabeth yang Kim ni dia tidak ada pun masalah mental sebenarnya. Okay, probably lah mungkin dia stres sikit ke apa, tapi tak ada pun tanda-tanda awal yang dia ni mempunyai masalah mental. Jadi selepas segala benda-benda itu telah dibuat, keadaan mereka menjadi semakin tegang guys. Okey, apabila saat di mana Elizabeth dapat tahu yang anak dia Kim telah menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Lucas Markham. Bila dia dapat tahu, memang dia bangkang kau-kau lah guys. Okey, sebab kenapa Elizabeth ni kan, dia memang
menentang dengan hubungan anak dia itu bersama Lucas, sebab dia tahu yang Lucas ni adalah seorang budak lelaki yang nakal. And dia pun kata yang anak dia tu masih lagi mentah untuk menjalinkan hubungan. Tambah-tambah lagi pula si Lucas ni seorang budak yang nakal ataupun yang jahat kan. Lagilah member bangkang guys. Berkenaan dengan Lucas Markham, dia ni membesar tanpa kasih sayang seorang ibu. Okey, sebab apa yang telah berlaku adalah mak dia telah meninggal dunia sejak dia usia 4 tahun lagi. Dan yang lagi menerukkan keadaan kan, lagi memburukkan keadaan adalah apabila bapa Lucas ni pula adalah seorang kaki botol, tak function punya bapa. So this is where ia telah membuatkan Lucas menjadi seorang yang macam ni lah kan, berperangai buruk semua kan. Ok, so persoalannya kat sini kan guys, macam mana si Lucas ni hidup maksud aku siapa yang jaga dia kan. Ok, so basically Lucas ni kan dia tinggal bersama mak saudara dia. Ok, sebab mak saudara dia kesian dekat si Lucas ni, sebab yalah dia dah tak ada mak kan, bapak dia pula si kaki botol. So mak saudara dia telah membuat keputusan untuk menjaga Lucas. Dan lagi satu lah berkenaan dengan si Lucas ni dia ni adalah seorang budak yang memiliki sifat panas baran yang teruk guys. Ok, sampaikan dia ni selalu bergaduh dengan budak-budak kat sekolah dia. Dan Lucas bersama Kim, mereka juga pergi ke sekolah yang sama dan juga berada dalam kelas yang sama. So dekat sini guys, detik percintaan mereka berputik guys. Ok, so macam mana diorang ni boleh get together kan. Ok, terdapat satu masa ni si Lucas ni macam aku cakap tadi lah, dia ni memang kaki gaduh semua kan. Ok, so pada time tu dia telah menyampak ataupun membuang kerusi di dalam kelas dia tau. Ok, mungkin dia tengah bergaduh ke apa kan. And pada time tu si Kim ni dia tengah duk tengok budak ni tengah bergaduh kan. Dan yang pelik dia kan guys, from that moment yang bila si Lucas ni campak kerusi kat member dia, pada time tu juga Kim tangkap cintan bersama Lucas guys. Dahsyat betul lah cara budak-budak ni jatuh cinta Aku tak boleh brain lah Ok dah, kalau apa dia campak meja apa nak kahwin, aku tak tahu lah So basically kenapa Kim dia jatuh cinta dengan Lucas ni kan, sebab dia rasa yang Lucas ni adalah seorang lelaki yang berbeza daripada orang lain. Ok, jadi mereka dah bersama kan. Diorang ni adalah satu kekasih ataupun pasangan kekasih yang amat sukar untuk dipisahkan, sebab mereka berdua ni memiliki perwatakan dan juga kisah hidup yang sama. Pada Oktober 2015, Kim dia telah melarikan diri. Kononnya dia hendak hidup bersama Lucas. Dan bila Kim dah berjumpa dengan Lucas, mereka pun telah melarikan diri. Okey, melarikan diri ke tapak perkemahan. So bila diorang dah larikan diri tu, yelah keluarga masing-masing memanglah risau kan, macam mana pergi budak-budak ni kan. Okey, so bila mereka risau, mereka terus melaporkan bahawa anak-anak mereka itu telah kehilangan. Okey, jadi segala pencarian untuk Lucas dan Kim yang telah dijalankan. Pada hari ke-6, mereka berjaya untuk menemui Lucas dan Kim yang sedang berada di tapak perkemahan. Jadi selepas penemuan mereka itu, seko-seko lah kena hantar balik rumah. Okey, memang settle lah kat rumah kan. So bila itu telah terjadi kepada mereka, diorang macam rasa tak puas hati lah guys. Okey, so daripada situ guys, si Lucas ni dia telah membuat satu perancangan untuk membuat sesuatu kepada Elizabeth. Okey, sebab dia tahu lagi lah si Elizabeth ni memang bangkang dengan hubungan diorang ni kan. Okey, so member sudah jadi marah guys. Jadi dia pun telah merancang untuk membunuh Elizabeth atas persetujuan Kim. Dan pada 13 April 2016, di sinilah permulaan segalanya guys. Permulaan segala kejadian yang teramatlah gelap. Pada time tu, Lucas dia sedang berjalan dengan membawa satu beg galas, dan dalam beg itu dipenuhi dengan pisau guys. Ok, so dia telah pergi ke rumah Kim ataupun rumah Elizabeth, dan dia berjaya untuk menyelinap masuk dengan bantuan Kim. Dan selepas Lucas dah masuk rumah Elizabeth tu, ok, dia pun slowly lah menyelinap masuk kan, macam ninja kan, senyap-senyap semua kan. Dia pun naik atas ke bilik Elizabeth, and pada time tu Elizabeth masih lagi tidur. So bila Lucas dah masuk ke dalam bilik dia, somehow Elizabeth tersedar. Ok, dan
dengan segeranya Lucas dia terus tekap muka Elizabeth dengan bantal. Dan pada time tu Elizabeth dia cuba untuk melawan balik, tetapi dia tidak mampu disebabkan Lucas ternyata lebih kuat daripada dia. Jadi selepas itu kan, Lucas sambil dia duduk tekap-tekap si Elizabeth kan, Elizabeth pun dia tak give up untuk melawan balik. Lucas dengan segera mengambil sebilah pisau dan terus menikam ke bahagian leher Elizabeth. Dan pada masa yang sama, time tu kan, yelah, si Lucas dengan Kim ni kan, diorang kan pakat untuk bunuh Elizabeth kan. Okay, so plan dia juga is, Kim ni dia sepatutnya membunuh Katie tau. Okay, so selepas dia dah tengok macam mana Lucas bunuh si Elizabeth tu, member jadi panik guys. Okay, so disebabkan rasa panik selepas tengok Lucas bunuh mak dia tu, dia macam takut lah nak bunuh si Katie kan. Okay, so dia pun telah menyuruh Lucas untuk membunuh Katie. Dan kaedah yang sama juga telah dilakukan ke atas Katie, di mana Lucas telah menikamnya di bahagian leher. Bapak sick pai budak lelaki dia. Jadi selepas segala pembunuhan itu telah dilakukan oleh mereka berdua, diorang masih lagi berada di lokasi kejadian untuk selama 36 jam. Cuma yang aku heran lah budak-budak ni, aku tak tahu lah diorang ni bebal ke ataupun memang hati kering ke, macam setan ke apa kan. Diorang buat relax guys. Okay, yelah dah bunuh si Elizabeth dan juga Katie, diorang still lepak dekat situ. Okay, sampaikan diorang ni kan macam alamak, macam husband and wife bye. Okay, mandi bersama, bagai semua kan, masak makan itu semua kan. And also guys, mereka juga ada membuat hubungan intim dekat situ juga guys, di atas sofa ruang tamu rumah si Kim ni. Okay, and paling tak boleh belah lah. Okay, sambil-sambil tu diorang tengah tengok filem Twilight. Tengok filem Twilight, siap makan aiskrim bagai kan. Dahsyat betul lah budak-budak ni kan. Aku tak boleh brain lah macam mana otak diorang ni Jadi apabila Elizabeth telah dibunuh, and dia tu memanglah dia tengah bekerja tau. Okay, so dekat tempat kerja macam heran, mana pergi Elizabeth ni kan, dah 3 hari tak datang kerja tau. Okay, so dia punya rakan kerja dia ataupun dia punya bos ke apa dekat tempat kerja dia terus melaporkan kepada pihak polis. Dan dari situ pihak polis pun macam biasalah akan pergi ke rumah dia untuk melakukan pemeriksaan. Okay, so itu adalah berkenaan si Elizabeth tau. Okay, dia tak datang tempat kerja dia dan tempat kerja telah report kepada pihak polis. Okay, dan sama juga untuk si Lucas, Kim dan juga Katie, di mana mereka tidak hadir ke sekolah secara serentak, dan itu sekaligus telah menimbulkan rasa mencurigakan daripada pihak pengurusan sekolah mereka itu. So of course pihak pengurusan sekolah terus melaporkan kepada pihak polis. Lepas tu kan guys, apabila polis dah dapat laporan semua kan, diorang pun teruslah pergi ke rumah Kim kan. Bila diorang sampai dekat situ kan guys, si Lucas dan juga Kim ni, mereka masih lagi bermesraan guys di atas sofa di ruang tamu mereka itu. Polis pun macam pelik sial, macam apa jadah si budak-budak ni kan. So obviously bila polis dah sampai dekat lokasi kejadian itu, mereka teruslah soal siasat dekat si Lucas dan juga si Kim ni. Jadi apabila pihak polis telah tanya di manakah pergi Elizabeth dan Katie, Lucas member dengan relax, dengan tenang dia guys. Dia cakap apa tau dekat pihak polis? Dia cakap, apa kata korang pergi cek sendirilah. Korang pergilah cek mana pergi si Elizabeth dan juga Katie ni. Member jawab macam tu guys. Okay, so polis pun macam lain macam pula budak ni kan, lansi semacam ni, macam okay, so polis pun terus membuat pemeriksaan. So bila polis telah melakukan segala pemeriksaan nak cari mana pergi Elizabeth dan juga Katie ni, mereka terkejut guys apabila mereka berjaya menemui mayat Elizabeth dan juga Katie berada dalam keadaan yang begitu mengerikan. Jadi selepas penemuan Elizabeth dan juga Katie, dengan serta-merta Lucas dan juga Kim telah ditangkap dan dibawakan kepada perbicaraan. And obviously daripada segi segala penyiasatan yang telah dilakukan, Lucas dan juga Kim ni, mereka telah didapati bersalah atas pembunuhan ke atas Elizabeth dan juga Katie. Dan untuk si Lucas dan juga Kim ni kan, mereka telah mendapatkan jolokan sebagai pasangan kekasih yang termuda di England guys. Okay, dan mereka telah dijatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun. Aku pun macam bapak sampai tahap macam ni budak-budak ni boleh buat kan. Aku just tak boleh brain lah guys. Okay, yes, diorang punya childhood tu memang bermasalah, tetapi sampai sanggup untuk membunuh ibu dan juga adik-beradik sendiri kan, which is something yang very very sick lah guys.
Okey, aku just haraplah kita semua kan dijauhkanlah daripada perkara-perkara macam ni Kita nak kena sentiasa fikirlah dengan apa yang kita buat dalam hidup kita ni kan. Okey, yelah nak kena tahulah apa yang betul, apa yang salah kan. Macam budak-budak ni aku tak tahulah apa yang ada dalam kepala otak diorang ni kan. Okey, sampai dah macam ni guys. Okey, sweet-sweet bagai kan, tapi bunuh orang kan, end up ambil kau. Pasangan pembunuh paling muda guys dekat England, which is very mental lah guys. Jadi sampai sini sajalah yang aku boleh share dengan korang berkenaan dengan Lucas dan juga Kim, sweet couple telah melakukan pembunuhan yang gila kejam guys dekat Elizabeth dan juga Katie, iaitu ibu dan juga adik-beradik Kim sendiri. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni. Aku dah minta maaf atas segala kekurangan. And jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. Thank you guys for your support. I look forward for the next content for you guys. As always, never stop creating. Assalamualaikum. Bye-bye.